Salam sejahtera dan salam Sarawakku sayang, bersama saya Grace John Lee. Berita utama, semua calon gabungan Parti Sarawak GPS yang berpotensi akan menjalani tapisan sebelum mereka layak untuk bertanding pada pilihan raya umum PRU ke-15 akan datang. Menurut Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Manzohari Tun Datuk Abang Openg, kesemua calon ini akan ditapis Polis Diraja Malaysia PDRM, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM dan Jabatan Insolvensi Malaysia. Satu lagi yang saya nak sebut di sini bahawa semua calon kita akan ditapis oleh PDRM, potensial calon ditapis oleh PDRM, Anti Corruption MACC dan juga Insolvensi Lembaga. Depend. Kalau dia clear, buat jadi calon. Kalau tak clear, tak jadi calon. Okay? Terdahulu, Premier Sarawak telah merasmikan Majlis Pemimpin Bersama Rakyat di Dewan Terbuka Pekan Baharu Daro dan menyempurnakan Majlis Pelancaran Pembinaan Rumah Spektra Permata RSP Kampung Badong di tapak SPK Badong Baru. Sementara itu, Premier Sarawak berterima kasih kepada ahli-ahli parlimen yang secara sukarela tidak mencalonkan diri pada PRU 15 bagi memberi laluan kepada muka-muka baru. Kita berterima kasih kepada mereka yang telah volunteer untuk diri dan untuk digantikan dengan muka-muka baru. Dalam hati kita, termasuk GPS Komponen Parti, memang sudah ada grooming exercise. Pihak komponen memang ada muka baru. Kerana kita dulu ada kalah beberapa kursi. Kalau tak silap saya 12. Jadi 12 kursi ini ada kemungkinan banyak muka baru yang akan kita letakkan sebagai calon. Tapi untuk siapa? Tunggulah untuk hari pengumuman ni. Okey. Katanya kejayaan dan usaha berterusan Kerajaan Sarawak dalam meminda Perlembagaan Malaysia yang mengiktiraf Perjanjian Malaysia MA63 dan jawatan kuasa antara kerajaan IGC memberi keyakinan kepada GPS untuk memenangi PRU 15 nanti. Berita seterusnya, kesatuan dalam kerjasama di antara cawangan Parti Rakyat Bersatu Sarawak SUPP perlu diteruskan dan diperkasakan terutamanya ketika berdepan pilihan raya. Presiden SUPP yang juga Timbalan Premier Sarawak, Datuk Seri Profesor Dr. Sim Koo Hian berkata, kesatuan dan kerjasama merupakan kunci kepada penganjuran Majlis Pentaliahan Ahli Jawatankuasa SUPP OPAR dan Tanjung Datu sesi 2022-2024 di Dewan Chunghwa Lundu pada Ahad. Menurutnya, ini adalah kali pertama kedua-dua cawangan mengadakan majlis umpamanya dan ia perlu diterus dilakukan pada masa depan. Bercakap berkenaan pilihan raya umum ke-15 PRU 15, Datuk Seri Dr. Sim berkata ini kali pertama GPS bertanding sebagai sebuah gabungan yang solo serta memainkan peranan penting dalam membentuk kerajaan persekutuan nanti. I hope that after election, I predicted that it will still chaotic, but I hope that within the next 5 years, another 3 Prime Minister. Someone said 5 years, 3 Prime Minister, someone tell me, well, Malaysia is better than UK. UK need 44 days. So Malaysia, at least 1 year. You know? So I said, okay. You know? From 22 months, then getting shorter and shorter. So I said, we are heading the same 44 days. You know? So that's why it's so important for us. And GPS is going into this election, we are by ourselves. Since 2018, we are politically independent. Justru katanya sokongan padu terhadap GPS oleh rakyat Sarawak amat diperlukan bagi membolehkan GPS berjuang bersama-sama untuk mendapatkan hak Sarawak dengan lebih banyak lagi. Selanjutnya, Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Sarawak sentiasa memantau isu kenaikan harga barang untuk memastikan rakyat dapat membeli barang dengan bebas. Menteri di Kementerian Perdagangan, Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP, Datuk Seri Alexander Nantalinggi berkata, isu kenaikan harga barang ini disebabkan ekonomi dunia yang mempengaruhi harga barang di negara ini. Jelasnya, harga barang negara Malaysia masih jauh lebih murah berbanding dengan harga barang di negara lain.
Justru beliau menyeru rakyat supaya tidak terpedaya dengan hasutan di media sosial yang sengaja memburukkan kerajaan kerana orang luar masih tidak memahami Sarawak masih dalam fasa pembangunan. Beliau berkata demikian ketika menghadiri program kepenggunaan dan pembangunan luar bandar Komuniti Song Sarawak Anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HAP Kapit pada Sabtu. Dalam pada itu, beliau juga pengerusi Agensi Pembangunan Ulu Rajang URDA berkata, URDA dalam masa akan datang akan mempunyai program memperkasakan ekonomi rakyat bagi meningkatkan sosioekonomi rakyat. Laporan seterusnya, bangunan Pusat Aktiviti Persatuan Kebangsaan Dayak Bidayuh di BNA Cawangan Lundu yang bernilai RM500,000 dijangka siap dalam tempoh masa 6 bulan. Menteri Pendidikan, Inovasi dan Pembangunan Bakat Sarawak, Dato' Roland Sagahwi In berkata, pelbagai aktiviti berkaitan kebudayaan Bidayuh dapat dilaksanakan dan dinikmati oleh masyarakat sekiranya bangunan tersebut siap dalam tempoh pelaksanaannya. Ini adalah satu-satunya NGO, badan bukan kerajaan yang bukan sahaja untuk digunakan untuk aktiviti sosial, tetapi untuk menjadi mereka yang mempunyai pemikiran yang baik dan bijak untuk membantu masyarakat. Saya percaya DBND telah memain peranan ini begitu lama dan dengan banyak sukses. Tahniah kepada DBND. Beliau berkata demikian semasa merasmikan Majlis Penyerahan Insentif Pelajar Cemerlang 2021 dan Majlis Pecah Tanah Bangunan Pusat Aktiviti DBNA Cawangan Lundu di Kampung Serayan Hulu pada Sabtu. Jelas beliau lagi, sejak DBNA ditubuhkan, pelbagai perubahan dapat dilihat sama ada dari segi sosial, ekonomi dan politik dapat dilihat dalam komuniti Bidayuh. Justru itu, komuniti Bidayuh perlu teguh dan kekal bersama bagi memastikan kesinambungan dalam pembangunan semua segi. Sementara itu, Presiden DBNA Dato' Ik Pahon Joik dalam ucapan aluannya mahu perkara yang berkaitan dengan adat dan leluhur kaum Bidayuh perlu dilestarikan seperti pakaian tradisi, tarian tradisional, bahasa serta tradisi yang juga adat resam. Pada majlis itu, seramai 30 anak-anak Bidayuh dalam daerah Lundu menerima insentif pelajar cemerlang 2021 dan insentif melanjutkan pelajaran. Keperkembangan di Daro, Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Semop Dato' Abdullah Saidul menyatakan sokongan penuhnya supaya pengerusi Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia CIDB, Insinyur Yusof Abdul Wahab dicalonkan semula menjadi Ahli Parlimen untuk Kawasan Parlimen Tanjung Manis. Sehubungan itu, beliau bersama jentera Parti Pesaka Bumi Putera Bersatu PBB Cawangan Semop akan bekerja keras untuk memastikan kemenangan calon GPS di kawasan Parlimen Tanjung Manis. Beliau berkata demikian pada malam anugerah Karnival Sukan Sabekas Kasus Cawangan Semop di Dewan Serbaguna Kampung Semop Daro yang turut dihadiri Insinyur Yusof pada Sabtu. Dato' Abdullah yang juga Timbalan Menteri di Jabatan Premier Sarawak, Hal Ehwal Korporat, Penerangan dan UKAS turut menggalakkan warga belia kampung dalam kawasan Semop supaya sentiasa berfikiran positif, terlibat dalam aktiviti-aktiviti sehat dan sentiasa bersedia untuk menyumbang dalam pelbagai aktiviti gotong royong dalam kampung masing-masing. Dalam program itu, Dato' Abdullah telah mengumumkan sumbangan sebanyak RM17,000 kepada 17 unit saberkas untuk majlis perjumpaan santai-santai warga saberkas di kampung masing-masing. Di Semunjan, lagu dialek Sarawak perlu dimartabatkan agar setanding dengan lagu-lagu di peringkat antarabangsa. Adun Semunjan, Aula Adris berkata, bukan semua penyanyi mampu membawa lagu dialek tempatan atau tradisional dengan baik. Menurutnya, konsert lagu dialek Sarawak Anjuran Persatuan Kebajikan Anak Jati Semunjan Perkajas dengan kerjasama Pejabat Daerah Semunjan dan Kementerian Pelancongan Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak merupakan antara usaha bagi mengangkat martabat lagu dialek tempatan. Lagu-lagu dialek macam tu amat baik, di mana kita boleh melihat bangsa Iban di mana lagu-lagu mereka memang agak popular berbanding dengan lagu-lagu dialek Melayu.
Kerana di mana-mana kita boleh melihat lagu Iban, lebih-lebih lagi di Sarawak tu maupun di Semenanjung. Di Semenanjung pun lagu Iban, lebih-lebih lagi lagu Bekiki 10 Betis. Di mana-mana kita boleh mendengar lagu Bekiki 10 Betis dengan pocok-pocoknya. Tidak salah kalau kita kata satu hari nanti lagu dialek Sarawak, khususnya lagu dialek Simunjan, dapat diketengahkan kita sekurang-kurangnya di Sarawak dan seterusnya ke Semenanjung Malaysia, ke seluruh Malaysia. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian konsert lagu dialek Sarawak pada Sabtu. Dalam hal itu, beliau juga berharap program seumpamanya dapat diteruskan pada masa akan datang serta diperluaskan lagi dengan sokongan daripada pihak Motek dan juga MTCP Sarawak. Konsert tersebut diserikan dengan persembahan kebudayaan dan persembahan-persembahan artis tempatan seperti Rani Pet, Saiful Bahri Jamil, Mi Sanisah, Ijoy Pusin, Zani Ijan dan ramai lagi. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Grace John Lee. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS channel di YouTube. #Menyebar Fakta. Salam UKAS.